Okey, selamat tengah hari para pelajar sekalian. Satu Omega, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih. Boleh dengar dan boleh nampak tak yang saya present ini? Boleh Weng Hui? Okey. So kita boleh mula sekarang ya. Mungkin tidak lamalah sekejap sahaja. Sebelum mula, buku teks semua okey sudah dapatkan? Semua sudah dapat buku teks? Okey, bagus. Jadi kita sambung hari ini ya. Kamu boleh buka buku teks, buka surat 28 lah ya. Ataupun saya pun akan, ini pun samalah ya. Yang saya tunjuk ini pun di dalam buku teks juga ya. Yang ini pun adalah dalam buku teks juga. Okey, buka surat 28 ya. Okey, boleh kita mula? Boleh ya? Okey. Jadi kita sambung ya. Kita sambung pelajaran untuk hari ini. Tajuk yang kelima ataupun subtajuk ataupun subtopik 1.5 ya, iaitu ketumpatan ya, ketumpatan. Okey, apa itu ketumpatan ya? Jadi apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar apa itu ketumpatan ya, dan kita akan belajar bagaimana untuk menyusun bahan ya, mengikut urutan berdasarkan ketumpatan. Okey, kita akan tengok apa itu ketumpatan dan apa itu, macam mana kita hendak menyusun menyusun ketumpatan mengikut bahan ya. Sebab setiap bahan ada yang tumpat, ada yang lebih tumpat, ada yang kurang tumpat. Ini maksud dia tumpat. Apa itu tumpat? Dari perkataan tumpat. Okey, senang beginilah, saya tunjuk gambar ni terus. Macam gambar ini ya. Ini gambar ni ada di dalam buku teks kamu. Ya, kamu nampak orang ini ya, dia, apa yang terjadi pada orang ini? Dia berada di dalam air ke ataupun berada di atas air? Jawab, tolong jawab. Dia di dalam air ke dia di atas air? Dalam ke atas air? Tolong jawab, siapa boleh jawab? Chong Yan Li, betul. Dia berada di atas air ya, ataupun dia terapung di bawah air ya, dia terapung di atas air. Ya. Biasanya kalau orang ya di dalam air, biasalah contohnya kalau kamu pergi mandi sungai ke ya. Kadang-kadang orang dia tenggelam, betul. Dia boleh tenggelam di dalam air. Dan kadang-kadang ada orang yang boleh terapung di atas air. Okey, macam ini orang ini ya. Ini orang ini dia terapung di atas air. Ya. So, macam mana ni dia terapung ni, dan ini adalah air ya, di bawah ni adalah air. Soalan saya antara ya, soalan saya sini ya, saya cuba bagi kamu faham dulu. Kita nak faham dulu. Soalan saya di sini ya, antara air dengan orang, kamu rasa ya, yang mana lebih kurang kurang tumpat? Ini
bagi kamu faham dulu. Okey. Saya tanya di sini ya. Antara air, ini orang. Ini adalah orang. Orang. Dan ini adalah air. Kamu rasa antara orang dengan air ni, kamu nampak orang itu dia di atas air, betul? Dia tidak tenggelam. Okey. Jadi soalan saya, kamu rasa mana yang lebih tumpat ataupun mana yang kurang tumpat? Orang atau air? Apa jawapan kamu rasa? Kalau tengok gambar ini. Mana yang kurang tumpat? Orang, nombor 1. Orang ini kurang tumpat. Atau nombor 2, air ini kurang tumpat. Mana satu kamu rasa? Kurang tumpat. Apa? Yanli, boleh jawab, kamu rasa mana yang kurang tumpat? Orang ke ataupun air ini? Macam mana? Mana yang ringan kamu rasa? Cepat jawab. Bagi saja jawapan, tak apa. Orang ke air yang kurang tumpat di sini? Tak dengar? Ada buka sound ke? Ada buka ke? Ataupun boleh tulislah, kamu type lah. Kamu type. Mana yang kurang tumpat? Orang atau air? Biasanya, kamu ingat di sini ya, kalau kurang tumpat, ini ya, dia kurang tumpat. Kalau kurang tumpat, biasanya dia ringan. Ya, dia ringan. Dia tidak berat. Biasanya kalau kurang tumpat, dia terapung di dalam, dia terapung di air. Ya. Dia tidak tenggelam di dalam air. Jadi, dalam gambar ini, mana yang kurang tumpat? Orang ataupun air. Yang kurang tumpat di sini ialah orang inilah. Kenapa orang ini kurang tumpat? Sebab dia berada di atas air. Dia terapung. Dia terapung di atas air. Ya. Kalau dia tenggelam, mana yang kurang tumpat? Air yang kurang tumpat. Ya. Ini kamu kena faham dulu ini ya. Biasanya yang kurang tumpat ini ialah benda yang ringan, yang terapung di dalam air. Ya. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, apakah ketumpatan? Okey, ketumpatan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Okey, ini kamu kena ingatlah. Ketumpatan itu ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Okey, kita sambung. Okey. Dan macam mana kita nak mencari ketumpatan? Ada formula ataupun rumus di bawah ini. Kita nak cari ketumpatan ialah kita boleh timbang dia punya jisim dan kita bahagikan dengan isi padu. Ya, kita sudah belajar kan unit SI ataupun unit fizikal untuk sains. Ya. Kalau jisim kita gunakan unit gram. Kalau isi padu kita gunakan unit sentimeter padu. Sebab dia ada nombor 3 di sini. Ya, nombor 3 di sini. Kalau kamu nampak di sini ada nombor 3. Maksud dia ini adalah untuk mengukur isi padu. Kita gunakan sentimeter padu. Okey. Dan dibahagi jisim
dibahagi dengan isi padu akan dapat ketumpatan. Dan apa ketumpatan? Unit ketumpatan ialah gram per sentimeter padu. Dan ini adalah unit ketumpatan, gram per sentimeter padu. Okey. Dan formula ini kena ingatlah, ya. Formula ini kena ingat. Ataupun kamu boleh ingat formula ini seperti di sini, ya. Boleh gunakan segitiga untuk membuat pengiraan jisim, ketumpatan dan isi padu. Sekali lagi saya tanya, apakah unit untuk jisim? Apakah unit untuk jisim? Apa unit untuk jisim, kelas? Jisim. Unit dia adalah, apa unit dia? Apa unit untuk jisim? Unit dia apa? Unit untuk jisim apa, kelas? Unit untuk jisim ialah gram. Ya. Dan unit untuk isi padu ialah apa? Sentimeter padu. Sentimeter padu nombor berapa atas ni? Nombor 3 kecil. Ini isi padu, unit untuk isi padu. Dan apa unit untuk ketumpatan? Unit untuk ketumpatan, kita gabungkan gram dengan sentimeter padu. Jadi unit dia ialah gram per sentimeter padu. Okey. Ini dia punya formula untuk mencari ketumpatan. Okey, ini formula untuk cari ketumpatan. Okey. Boleh ini, ya. Okey. Ketumpatan jisim bahagi isi padu. Jadi melalui segitiga ini kamu boleh dapatkan 3 lah, ya. Kalau ketumpatan, kalau kamu hendak mencari ketumpatan jisim bahagi isi padu. Kalau kamu nak cari isi padu, jisim bahagi ketumpatan. Dan kalau kamu hendak mencari jisim, makna dia ketumpatan kali dengan isi padu. Gunakan formula, 3 formula ini untuk mencari ketumpatan, ya. Okey. Okey, kita cuba buat ini dahulu sekejap. Okey, tengok betul-betul ini, ya. Ini 240. Okey. Okey, tengok sini, ya. Okey, arahan. Ini nak bagi kamu, ya. Kita nak tengok sama ada kamu faham atau tidak ini. Okey. Murid diberi 4 kubus yang mempunyai isi padu yang sama seperti di bawah. Ada 4 jenis kubus yang mempunyai isi padu yang sama. Apakah 4 kubus itu? Yang pertama kuprum, yang kedua besi, yang ketiga gabus, yang keempat kayu. Makna dia di sini
empat barang ini ialah barang ataupun bahan yang berlainan. Ada besi, ya, ada kubus, dan ada gabus, dan ada yang kayu. Ada 4 semua. Okey, kamu rasa ya, apa yang, okey, macam contohlah ya, kuprum dengan kayu. Contoh inilah, besi dengan kayu. Kamu rasa berat dia sama ke atau berat dia lain? Kita tengok dua ini. Dia punya jisim ataupun dia punya berat. Kalau kamu timbang, dia punya berat dia sama ke lain? Cuba tekan. Cuba kamu bagi beritahu saya, dia punya berat sama ke lain? Lain. Lain, ya betul. Lain, memang lain ya. Kamu rasa mana yang berat? Besi ke kayu yang paling berat? Kayu. Paling berat kayu ke besi? You rasa mana yang paling berat? Kayu ke besi? Kayu ke besi yang paling berat kamu rasa? Ini sebenarnya kita kena masuk di makmal kan? Kita kena buat ini. Tapi tak apalah, saya terangkan dululah. Okey, contoh, kamu ada satu kayu dan satu besi. Mana yang lebih berat kamu rasa? Biasanya, kalau macam mana kita nak tahu berat dia? Macam mana kita nak tahu jisim? Kita kena gunakan alat penimbang, betul. Kita kena gunakan alat penimbang. Ya, apa contoh alat penimbang? Kita sudah belajar minggu lepas. Ada alat penimbang dia. Okey. Contohnya di sini, saya bagikan saja dia punya berat berapa ya. Nanti kita cuba kira. Okey. Kuprum, katakanlah ya, ini contoh sahaja ya. Saya sudah timbang kuprum ini. Ya. Kuprum ni saya sudah timbang. Timbang guna apa? Kita gunakan neraca, apa itu panggil apa? Kita gunakan alat penimbang lah ya. Okey, untuk kuprum ini dia punya berat dia ialah 140 gram. Contoh. Inilah letak bawah. Contoh, macam mana saya dapat 140 gram? Pakai penimbang. Macam mana contoh penimbang? Ini contoh penimbang. Ya, saya bagi contoh penimbang. Ini contoh penimbang ya. Nanti saya tunjukkan kamu gambar-gambar penimbang. Boleh nampak ini? Ini adalah contoh penimbang. Boleh nampak tak? Boleh. Ini contoh penimbang ya. Ada yang pakai jarum. Ini kalau kamu pergi kedai biasalah kan, boleh nampak ini. Ada yang pakai digital. Macam ni dia pakai komputer. Dan biasa di kedai pakai jenis yang macam mana? Macam ini kan. Dia ada penimbang dia. Ini adalah alat untuk menimbang jisim. Dan apa dia punya unit? Apa dia punya unit? Macam ni. Boleh besarkan nanti saya cek. Saya bagi besar sekejap ya. Keluar Shopee pula. Aduh. Sekejap ya. Bing mana Bing? Bing.com. Alat penimbang image. Macam ni contoh ya. Sekejap ya. Kecilnya. Tak boleh. Mana nak tunjuk kamu alat penimbang? Inilah.
Okey, macam ini kan. Boleh nampak kan? Ha. So ini kamu rasa berapa dia punya, ini alat penimbang contoh ya. Dan apa unit dia kelas? Apa unit dia? Dan memang ada beritahu dalam itu. Nampak dia ada tulis itu berapa? Berapa ni? Dia ada. Ini penimbang ini sampai 20 kilogram. Kan? Kamu boleh timbang 1 kilogram sampai 20 kilogram. Ini dia punya unit lah. Ini dia punya unit. Dan setiap ini ada 100 gram. Nampak ya? Ini 100 gram, 200 gram. Saya bagi dalam lagi, bagi zoom lagi. Ini 300 gram, 400 gram. Ini berapa? Ini berapa gram? Ini 800 gram. Ini 900 gram. Dan ini 1000 berapa? Ini 1000 gram. Ataupun 1 kilogram. Ya betul ya, ini penimbang dia. Jadi saya gunakan apa tadi? Ya. Saya gunakan alat penimbang ini. Saya gunakan alat penimbang ini untuk menimbang yang tadi itu. Untuk menimbang, untuk timbang ini. Untuk timbang untuk timbang yang ada keluar gambar. Sudah keluar gambar. Untuk timbang kuprum. Dan berapa dia punya berat? Saya dapati berat dia ialah 140 gram. Okey. Yang kedua, saya cuba timbang besi. Dan besi ini 100 gram saja. Yang ketiga, saya cuba timbang gabus. Gabus ini lagi ringan. Dia dalam 20 gram saja. Dan lagi satu, saya cuba timbang kayu. Kayu ini lebih kurang 60 gram. Ya, saya sudah timbang empat-empat ini. Betul, nampak? Ya, dia punya jisim berbeza. Ya, kuprum 140 gram. Besi 100 gram. Gabus 20 gram. Kayu 60 gram. Okey. Okey. Ini kita panggil dia apa? Ini yang kita panggil dia jisim. Ini jisim. Ya. Jisim untuk kayu ini semua, kayu, gabus, besi, kuprum, jisim dia semua lain. Okey. Dan apa itu isi padu? Sekarang kita nak tengok isi padu dia. Isi padu. Isi padu dalam apa? Sentimeter padu. Okey. Saya nak tanya kamu. Ya, pelajar semua, tengok gambar ini betul-betul. Ada kuprum, ada besi, ada gabus, ada kayu. Isi padu dia sama ke atau lain? Sama. Ya, betul. Isi padu dia adalah sama. Macam mana sama? Kamu tengok ya. Ini dia punya panjang ini ya, sekali ya, saya lukis sekejap ya. Saya ambil kuprum dulu ya. Dia punya panjang ini. Dia punya panjang ini. Dia punya panjang ini adalah sama. Okey. Yang ini 1 cm. Yang ini 1 cm. Yang ini pun 1 cm. Semua 1 cm. Okey, sekali lagi. Dia punya tinggi berapa cm? Kelas? 1 cm. Betul, 1 cm. Betul kan? Dia punya panjang. Dia punya tinggi 1 cm. Dia punya lebar berapa? Ini? 1 cm. 1 cm juga. Dia punya panjang pun berapa? 1 cm. 1 cm. Jadi 1 kali 1 kali 1
dapat berapa dia punya isi padu. Ya. Jadi 1 cm kali 1 cm kali 1 cm akan dapat 1 cm padu. Ini baru dia dapat 1 cm padu 3. Jadi kamu tengok isi padu dia ya. Kupram 1, 1, 1. Jadi dia punya isi padu 1 cm. Okey, dia punya isi padu pun 1 cm. Besi pun 1 cm, 1 cm, 1 cm, sama-sama. Gabus pun semua sama. Ini 1 cm, ini pun 1 cm. Yang lain pun 1 cm, 1 cm pun, ini pun 1 cm. Semua sama 1 cm. Okey. Jadi apa yang sama di sini? Kupram, besi, gabus, kayu, semua 1 cm. Betul? Semua 1 cm. Kalau kamu ambil pembaris, kamu ukur ini panjang, tinggi, pendek dia, semua 1 cm. Semua sama. Okey, boleh faham ini? Jadi yang bezanya apa? Yang bezanya cuma apa? Dia punya jisim saja beza. Ya, kupram 140 gram, besi 100 gram, gabus 20 gram, kayu 60 gram. Ya, tetapi dia punya isi padu dia sama. Isi padu dia sama. Isi padu dia sama. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan formula? Dia sudah bagi formula di sini. Kita kena gunakanlah formula ini. Okey, gunakan formula ini untuk mencari ketumpatan dia. Okey, kita mulakan dengan kupram. Mulakan dengan kupram dulu. 230. Okey, mulakan dengan kupram dulu. Kamu cuba buat kira-kira sekarang ataupun pakai kalkulator pun boleh lah. Okey. Berapa isi padu kupram? Mulakan dengan kupram dulu. Kupram. Isi padu kupram berapa? Dia sudah bagi kan? Semua 1. Ya, kupram 1, besi 1, gabus 1, kayu 1. Okey. Jisim untuk kupram berapa? Saya sudah bagi atas. Berapa dia? Berapa? 140 gram. Betul, 140 gram. Jadi saya copy saja sini. 140 gram. Okey. Jadi ketumpatan dia berapa? Ketumpatan dia bahagi sajalah. Betul? Ya. Ketumpatan dia kamu boleh bahagikan 140 bahagi dengan 1. Jadi berapa dia punya ketumpatan? Berapa dia punya ketumpatan? Nanti jadi berapa jawapan dia? Kamu pakai formula di atas. Berapa? 100. Berapa ketumpatan? 40 gram. 40 gram. Dia ketumpatan bukannya gram, ketumpatan dia kamu bahagikan 2. Contoh beginilah ya. Ketumpatan dia akan jadi beginilah. Ya. Tadi jisim berapa? 140. Isi padu berapa? 1. Ya. Ini ketumpatan untuk apa tadi? Ketumpatan untuk kupram. Okey. Jadi berapa dia punya apa itu? Ketumpatan dia? Ketumpatan dia ialah ketumpatan dia bahagi sajalah. Bahagi saja
Jadi ketumpatan dia adalah 140 gram per sentimeter, apa? Gram per sentimeter 3. Macam mana saya nak tulis 3 ni sekejap nanti saya nak apa ini? Tulis nombor 3 ni. Sekejap alternate hooks. Mana dia punya 3? Tiga yang kecil di atas tu. Mana ada cara dia nak type. Sebab dekat keyboard tidak ada kan. Dia ada simbol dia. Ini dia. Berapa ini? 0179. Okey. 01 alternate. Okey. Nampak? Jadi dia punya ketumpatan untuk kupram 140 gram per sentimeter padu. Boleh faham ini? Boleh faham tak? Bahagi sajalah kan. Yang lain-lain kamu cuba buat dulu bagaimana ya. Yang lain boleh cuba buat dulu macam mana. Okey. Boleh tak? Boleh faham? Sekarang pukul berapa? Habis pukul berapa ya? Pukul 1 kan? Okey, habis pukul 1. Okey, tak ada. Okey. Saya ubah sedikit. Nak bagi sama kamu faham ke tidak ini. Saya mau modify sedikit lagi. Okey. Okey. Saya mau modify sedikit. Saya mau ubah sedikit ya. Sekejap ya. Kamu faham atau tidak faham ini? Sekejap. Sekarang ya, contoh. Macam mana mau lukis? Okey. Saya tambah lagi satu barang ya. Saya tambah lagi satu barang, bukan kayu. Saya ambil batu lah. Saya ambil batu. Contoh ya, saya tambah satu barang ya. Okey. Saya tambah di sini. Ada satu lagi barang. Oi. Saya tambah satu barang lagi. Boleh faham ini ya? Saya tambah satu barang lagi. Boleh lukiskan ni sekejap. Oh, sini ada. Ya. Okey, sekejap. Okay. Saya ambil satu barang lagi, shapes, rectangle, oval. Ambil rectangle. Saya ambil satu barang lagi. Okey. Contoh lah ya ini ya. Okey. Barang ini ialah apa mau cakap Ini adalah batu lah. Ini adalah batu. Barang ini adalah batu. Okey, barang ini adalah batu. Dan batu ini dia punya isi padu dia lain Isi padu dia berapa? Dia punya panjang ialah ini 2 apa? 2 cm. Dia punya panjang batu ini, dia punya tinggi 2 cm. Dia punya panjang ini pun 2 cm. Dia punya lebar pun 2 cm. Boleh faham? Boleh faham tak ini? Batu ini Okey.
Sekarang saya mau kamu kira berapa isi padu batu ini sekarang. Dan berat dia sama. Berat dia saya sudah timbang tadi, berat dia adalah sama, 60 gram. Saya nak kamu timbang sekarang. Batu ini berapa dia punya isi padu? Macam mana mau cari isi padu? Macam mana nak cari isi padu untuk batu ini? Okey, kamu tengok kayu, gabus. Gabus dengan kayu ni berapa dia punya isi padu? Satu kan? Batu punya isi padu berapa? Macam mana cari? Cepat. Cepat. Kata faham tadi? Apa? Cepat. Macam ni, batu Batu. Kita nak cari ketumpatan batu. Ya. Jisim kita sudah tahu berapa? Jisim dia 60 gram. Isi padu berapa? Isi padu dia berapa? Ini 2 cm, ini 2 cm, ini 2 cm. Jadi berapa isi padu? Pandai. Berapa? Mana tadi? Macam mana nak padam ni? Tak boleh padam pula. Okey. Berapa tadi kamu cakap? Betul lah tadi. Betul. Jisim dia tadi 60 dan dia punya isi padu ialah 8. Kan? 2 kali 2 kali 2. Kamu darabkan sajalah. Betul? 2 kali 2 kali 2 akan dapat 8. Jadi berapa dia punya ketumpatan batu ini? Jadi kamu kena bahagikan 60 bahagi dengan 8. Dapat berapa? Berapa jawapan? 60 dengan 8. Berapa jawapan? Ini. Berapa ketumpatan dia untuk batu ini? Kira, tolong kira berapa jawapan? 7.5. Betul, betul, bagus. Jadi jawapan dia ialah 7.5. 7.5 apa? Gram per sentimeter padu. Dan ini adalah ketumpatan untuk batu di sini. Boleh faham ini ya? Okey, senang saja ini. Okey. Ada dalam buku ada latihan tak? Sekejap. Okey. Betul. Okey. Bagi kamu faham dulu ini ya. Okey, ini adalah ketumpatan berbeza-beza ya. Lain barang, lain dia punya ketumpatan. Ya. Ketumpatan air ialah 1. Ini kamu kena ingat betul-betul ini. Air dia punya ketumpatan dia 1. Ya. Kalau barang lain, kalau ketumpatan lebih daripada 1, dia tenggelam ke atau dia terapung. Macam contoh air laut. Dia lebih daripada 1 kan. Ini kamu tengok sini ya. Tengok jadual ini ya. Macam air laut, dia lebih daripada 1. Macam ni, lebih daripada 1. Dia tenggelam ke ataupun dia terapung kalau air ni. Macam merkuri pun, 13.6. Gabus. Macam ini, 2.7. Dia lebih berat daripada air kan. Jadi dia terapung kan dia tenggelam.
Contoh aluminium. Aluminium dia punya ketumpatan 2.7. Air berapa ketumpatan? Ketumpatan air ialah 1.0. Ketumpatan air 1.0. Jadi aluminium ini dia tenggelam dalam air ataupun dia terapung? Dia atas air ke dalam air? Tengok ini. Dalam. Ya betul, dia dalam air. Okey, tengok yang ini pula. Gabus dia kurang daripada satu. Gabus ini gabus ini. Dia kurang daripada satu. Di dalam air, dia terapung dalam air ke di atas air? Kalau gabus. Ya betul, dia akan berada di atas. Dia akan berada di atas air. Kalau dia kurang. Mana dia? Ini. Ya, dia akan jadi atas air ya. Macam inilah. Nampak contoh di sini kan. Macam ini dia kurang daripada satu. Jadi dia terapung di atas air. Macam kuprum dia lebih daripada satu, dia akan di dalam air. Dia tenggelam ya, satu tenggelam, yang ini tenggelam, yang ini terapung. Ya, satu dalam air, satu di atas air. Sebab air berapa? Sebab air dia punya ketumpatan 1 gram per sentimeter padu. Okey. Ini pun samalah. Tengok. Merkuri punya ketumpatan 13.6. Air 1. Petrol 0.8. Jadi siapa yang tenggelam? Merkuri dia di dalam. Air dia di tengah, petrol dia terapung. Ini sebab dia lain-lain ketumpatan. Kalau orang tanya, kenapa petrol terapung? Sebab dia ketumpatan dia berbeza. Ya? Ketumpatan dia berbeza. Ya? Ini kena faham ini, nanti soalan boleh tanya. Ya? Okey. Yang lain-lain tak apa. Pengiraan ketumpatan yang menggunakan rumus. Okey, yang lain-lain ini tidak ada apa masalah lah. Okey. Ini nanti kita sambung minggu depan. Okey, ini kita sambung minggu depan ya. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tidak ada soalan. Bagus. Nanti saya akan bagi latihan. Macam mana latihannya? Okey, buku kerja yang ini kamu buat sampai muka surat sampai soalan nombor 7. Ya, sampai soalan nombor 7. Okey, itu sahaja untuk soalan. Nanti kalau tidak faham boleh beritahu dalam Telegram ya. Dan ini macam mana, nak suruh buat ke tak suruh buat? Okey, tidak apa. Nanti saya akan bagi latihan kemudian. Okey? Jadi, mana dia punya itu? Mana kamu punya? Okey, sekejap ya. Okey, jadi kalau ada soalan nanti tanya. Buku kerja buat sampai soalan nombor 7. Sampai sekarang pukul 12.50. Jadi kita habiskan di sini. Bila kita jumpa lagi? Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Betul? Sebab hari Jumaat ini cuti ke sekolah hari Jumaat? Cuti ke sekolah hari Jumaat ini? Cuti. Ya, cuti tahun baru Cina. Happy New Year. Jadi kita jumpa minggu depan. So, selamat bercutilah. Happy Chinese New Year. Selamat bercuti. Nanti kita jumpa minggu depan. Boleh ya?
Okey, kita jumpa minggu depan. Jadi, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di grup, okey? Kita habis sampai sini saja. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Boleh keluar Terima kasih Ciku. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Bagus. Yang Wing Hoi, thank you. Ong Singru. Nevia also, terima kasih Nevia. Okay, thank you, thank you. Boleh keluar ya. Terima kasih. Bye bye. Happy New Year.